Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 10 Disember 2023. Kejohanan Catur Remaja dan Perempuan Asia Timur 2023 mampu menjadi platform kepada anak muda menyelahkan kemahiran masing-masing dalam sukan catur. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kejohanan itu mampu memupuk semangat kerjasama dan persaingan sihat dalam kalangan peserta. Menurut Datuk Haji Ji, kejohanan ini bukan sahaja membawa impak besar kepada para pemain muda, malah kepada komuniti catur. Beliau berucap demikian dalam majlis penyampaian hadiah dan penutupan kejohanan catur remaja dan perempuan Asia Timur 2023. Teks ucapan beliau disampaikan setiausaha sulit kanannya, Datuk Caesar Mandela Malakun. Kejohanan yang disertai 59 peserta, terdiri 38 lelaki dan 21 perempuan ini merupakan kejohanan catur benua yang pertama di Sabah. Antaranya peserta dari Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, China, Hong Kong, Vietnam dan Korea Selatan. Dalam kejohanan ini, peserta dari Filipina, Quizon Daniel dinobatkan juara bagi kategori lelaki, sementara Singgih Diajeng Teresa kategori perempuan. I can't believe now is the time, 2023 is for me to win this tournament, but I feel like I really believe in myself. Persekutuan Catur Malaysia menyasarkan pembudayaan permainan catur dalam kalangan warga emas bagi memastikan mereka terus aktif dalam rutin harian sekaligus mencegah penyakit Alzheimer. Presidennya Akram Shah Muammar Ubaidah Sanusi berkata, berdasarkan pemerhatian terdapat satu senario di Malaysia yang mana para pemain kebanyakan terdiri daripada golongan muda, namun pada satu peringkat umur mereka berhenti bermain catur. Justru katanya permainan catur seharusnya dibudayakan di setiap lapisan masyarakat. Bila kita semakin tua kan, isunya adalah aktiviti. Jadi kita lihat the brain, otak itu, dia muscle juga. Dia harus perlu ada exercise ya. Dan kalau kita tengok di negara-negara lain yang mana orang-orang mereka yang lebih tua tetapi masih boleh aktif, ada aktiviti-aktiviti minda yang membantu. Contohnya negara Jepun itu terkenal dengan sudoku dia kan. Kita tidak harus meninggalkan memikirkan pembudayaan itu cuma pada golongan yang muda. Dalam perkembangan berkaitan, Akram Shah memberitahu sukan permainan catur dijangka dimasukkan dalam Sukan Malaysia Sukma pada tahun depan. Puspanita Cawangan Sabah memain peranan penting dalam mengangkat imej perkhidmatan awam dengan sentiasa melatih anggotanya dalam aspek pengurusan organisasi serta program ke arah memupuk nilai perpaduan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah merangkap penasihat Puspanita Cawangan Sabah, Datuk Seri Panglima Safar untuk mengalu-alukan lebih ramai penjawat awam wanita dan isteri penjawat awam terlibat aktif dalam Puspanita. Kita mengalu-alukan supaya semua penjawat awam dan isteri-isterinya yang punya kelapangan untuk turut serta dengan Puspanita. Dan Puspanita ini akan merangka pelbagai program yang sesuai. Sama ada program kesukanan, riadah dan juga program-program yang melibatkan kerohanian, agama dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Hari Keluarga Puspanita Cawangan Sabah yang dihadiri lebih 500 ahli. Setakat ini, seramai 8,900 ahli berdaftar dengan Puspanita Cawangan Sabah di seluruh negeri. Sementara itu, pengerusi Puspanita Cawangan Sabah, Datin Seri Panglima Datuk Dr. Nwinda Alias memberitahu setiap program yang dianjurkan Puspanita harus memberi impak kepada ahlinya. Setiap penganjuran program itu oleh dipengerusikan sama ada dalam peringkat induk ataupun cawangan-cawangan daerah itu sendiri yang diketuai oleh pengurusi-pengurusi isteri kepada pegawai daerah itu, memastikan bahawa program yang dilaksana itu mencapai kualiti yang baik dan memberi impak kepada ahli dan seterusnya memberikan satu kemahiran yang hebat kepada ahli-ahli Puspanita itu sendiri. Persatuan Sukan di negeri ini perlu memperkasakan lagi penganjuran sukan tradisi agar ianya tidak luput ditelan zaman. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha itu penting kerana sukan berkenaan merupakan sebahagian daripada identiti rakyat Sabah yang berupaya menjadi tarikan pelancongan.
Jadi saya berharap agar sukan-sukan berbentuk tradisi ini dapat diberi perhatian oleh persatuan-persatuan sukan agar sukan-sukan sebegini dapat kita perkasakan kembali supaya masyarakat kita tidak lupa akan asal-usul kita. Kerana ini adalah kita punya trademark asal-usul kita. Datuk Nizam ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Pelancaran Simulasi Cabaran Pemanah Ulung Borneo 2024. Kejohanan julung kali anjuran Rajwa Achri, Pusat Pelaburan Endowment dan Wakaf UMS serta Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu ini mempertandingkan dua kategori iaitu kategori memanah dinamik dan pelbagai posisi. Kalau ikutkan pemanah ulung ni penganjuran yang pertama. So belum ada lagi cabaran pemanah ulung di negeri Sabah ni yang melibatkan 7 disiplin tadi. Selalunya pertandingan memanah tradisional sahaja. Jadi kita buat di Sabah ni dan insya-Allah dia akan jadi program tahunan di Sabah ni di dalam UMS insya-Allah. Lebih 100 peserta akan menyertai kejohanan cabaran pemanah Ulung Borneo 2024 yang berlangsung di Kota Kinabalu pada 17 Disember ini. Penjenamaan semula terma perintah berkurung kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP Zon Selamat Sabah Timur (Zon) diyakini dapat meningkatkan keyakinan pelancong untuk pengunjung ke lokasi menarik sekitar Zon. Pada masa sama, masyarakat diminta membantu pihak Eastern Sabah Security Command (Eskom) dan polis membetulkan kekeliruan dalam kalangan pelancong mengenai terma berkenaan. Komander Eastern Sabah Security Command Eskom Datuk Victor Sanjos berkata pelaksanaan PKP itu hanya melibatkan perairan dan bukan kawasan daratan. Menurutnya, selain meningkatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan Zon, pihaknya juga sedang membangunkan sebuah aplikasi keselamatan khusus untuk pelancong di Zon. Dan kita pasti bahawa apabila pembukaan CIQ ini, maka pelayaran di kawasan Zon ini akan begitu sibuk. Sama ada datang daripada Indonesia ataupun datang daripada Filipina. Jadi bagi pihak Eskom, kita telah pun bersiap siaga, bersedia dengan kekuatan yang ada pada Polis Diraja Malaysia melalui pasukan Polis Marine dan juga PGA serta Angkatan Tentera Malaysia melalui Navy dan juga APM untuk menguatkuasakan semua undang-undang bagi laluan perkapalan ini. Jadi itu yang paling pentingnya. Pada masa yang sama, kerjasama daripada masyarakat Zon juga saya perlukan. Dalam perkembangan lain, Datuk Victor memaklumkan Eskom berjaya mengkoordinasikan 2.2 juta pemeriksaan sejak Januari hingga 11 November tahun ini. Hasil pemeriksaan itu seramai 512 orang ditahan, 215 pendatang asing tanpa izin parti diusir serta rampasan berjumlah 35.1 juta ringgit. 3 kanak-kanak yang lemas dalam kolam takungan air pembinaan di Kampung Perpaduan Ria Satu Kudat pada Khamis lepas dipercayai bermula apabila salah seorang daripada mereka terjun ke kolam berkenaan untuk mandi. Kanak-kanak berusia 7 tahun itu bagaimanapun tidak timbul selepas beberapa saat menyebabkan seorang daripada rakannya terjun dengan niat menyelamatkan mangsa. Melihat kedua-dua mangsa tidak timbul selepas terjun, seorang lagi rakan terjun untuk menyelamatkan mereka sebelum dia sendiri lemas. Ketika dihubungi, Ketua Polis Daerah Kudat Superintenden Muhammad Haris Ibrahim berkata, siasatan awal mendapati sebelum kejadian, ketiga-tiga mangsa bersama beberapa lagi kanak-kanak lain pergi ke kolam takungan air pembinaan di kawasan berkenaan dipercayai untuk mandi. Menyedari kejadian itu, penduduk kampung segera ke lokasi kejadian dan mendapati ketiga-tiga mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kudat untuk tindakan lanjut. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut. Khamis lalu, 3 kanak-kanak berusia antara 7 hingga 11 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai mandi di dalam kolam takungan air pembinaan di Kampung Perpaduan Ria 1. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.